Assalamualaikum saudara dan saudari, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Isu hudud tidak berhenti didebatkan baru-baru ini di Parlimen, menjadi isu yang sangat panas. RUU Akta 355, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Demikianlah mekanisme sistem demokrasi kita. Dan berkenaan dengan hudud, ramai melihatnya dengan kata mata yang berbeza. Ada yang kata pelaksanaannya harus berdasarkan maqasid syariah. Ada pula mengatakan hudud ini bertentangan dengan perlembagaan kita. Ada pula yang lebih menarik sekali, menyokong pelaksanaan hudud kerana ini adalah tuntutan agama. Apa saja kes ataupun pendapat dan segala persoalan diminda, argumentasi di hati, kami menawarkan tajuk pada diskusi pada malam ini. Perlukah hudud di Malaysia? Bersama kita panelis-panelis yang berbeza pendapat dan ideanya. Panelis pertama, Ustaz Wan Hussein daripada Sekolah Pemikiran Asyadibi dan pendakwah bebas, terkenal dengan kontroversi, dituduh liberal dan sebagainya. Seterusnya, wakil kafir kita, wakil kafir kita, tak habis insyaAllah, Dr. Wong Ching Kuat, Head Political Social Analyst, Fellow di Penang Institute, institusi Public Policy Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan last sekali, Dr. Jalani Abdul Ghani, seorang peguam yang pakar tentang undang-undang syariah, dan beliau pernah juga menjadi viral kerana kepuasan beliau tentang yang menyokong pelaksanaan hudud di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya persilakan Ustaz Wanji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Moderator Dr. Jalani, Ustaz dan Dr. Wong. Kita terus pada poin isu hudud sebab kalau kita tengok pada tajuk tu, apakah hudud ni relevan atau tidak kan di Malaysia. Saya rasa kita kena ada beza dua isu di sini. Yang pertamanya adalah isu syariat dan satu lagi itu isu fiqh. Kalau kita tengok dalam perbincangan ulama-ulama Islam, selalunya ulama Islam ini membezakan dua perkara besar. Syariat adalah apa yang tersebut dalam Al-Quran dan Hadis yang tidak boleh dikhilafi, tidak boleh kita beza. Yang Islam mengajar bahawa kalau kita berbeza nanti kita boleh keluar dari agama. Itu syariat. Tapi ada satu lagi, iaitu dipanggil fiqh. Fiqh ni adalah macam mana ulama nak faham Quran dan Hadis. Jadi bila ulama tu dia memahami hasil tu, dia panggil fiqh, segi istilah orang Islam. Jadi fiqh ni adalah pemahaman ulama. Jadi ulama ni dia bila keluarkan pandangan, mungkin benar dan mungkin salah. Dalam hadis Nabi SAW pun ada disebut iza ijtihada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Nabi SAW kata apabila seseorang itu berijtihad, betul pandangan dia, maka dua pahala. Kalau salah, satu pahala. Maksudnya dalam hadis itu telah menggambarkan bahawasanya pandangan ulama dalam memahami Al-Quran dan Hadis itu mungkin betul dan mungkin salah. Apabila kita sebut tentang fiqh, sebenarnya fiqh ni bukan dalam cara memahami Al-Quran sahaja kan? Ada satu lagi, iaitu macam mana kita nak tatbik, macam mana kita nak adaptasi. Jadi apabila yang perkara yang telah diputuskan dalam Al-Quran, Hadis ataupun apa yang dipandangkan, yang dikeluarkan pandangan oleh ulama Islam, lalu nak diadaptasi, lalu nak dilaksanakan, lalu nak ditanzil ataupun nak ditatbik segi bahasa Arab dia pelaksanaan itu pun satu fiqh yang tertakluk kepada benar ataupun tak benar. Jadi bila kita bincang tentang hudud satu tajuk, satu lagi enactment hudud. Di Malaysia macam sekarang kita bincang, ada satu isu dia betul enactment hudud Kelantan kan. Ada enactment hudud di Terengganu. Setakat ni di Malaysia ni dua lah kot. Betul kan? Dua kan, Terengganu dengan Kelantan. Doktor orang Kelantan kan.
Mungkin dia orang Kelantan tu nak cakap saya tu. Tapi saya pun Kelantan tadi. Okey, jadi bila kita ada elemen hudud, dia adalah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama PAS yang mereka telah memilih pandangan-pandangan ulama yang tradisional dulu-dulu untuk dibubuh dalam satu undang-undang, dan undang-undang itu cuba nak dilaksanakan di Kelantan. Jadi bermaksud itu adalah pandangan ulama. Sebab itu bila wartawan ada timbulkan soalan daripada saya kata sebenarnya ulama PAS itu sendiri mengakui secara tak langsung bahawasanya itu adalah pandangan, bukan syariat secara mutlak. Sebab itu diorang pindah daripada 1993 kepada 2015. Yang dalam enactment tu ada perbezaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi dipindah. Jadi macam mana yang dikatakan hukum Tuhan itu boleh dipindah, sedangkan hukum Tuhan tidak boleh dipindah. Hukum Tuhan ni asalnya adalah kekal, tapi bila ada memindah, di situ yang pindah itu adalah elemen manusia di situ. Dan sebab itu saya berpandangan, saya menyatakan bahawasanya kita berbeza dengan ulama-ulama ni, dia bukan satu benda yang berdosa. Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Maliki. Ada perbezaan pandangan. Jadi menerima itu tak salah, menolak itu pun tak salah. Sebab itu adalah pandangan. Lebih-lebih lagi kalau nak melaksanakan itu, dia perlu tengok kepada implikasi. Sebab dalam Quran dia mengajar apa-apa tindakan dia kena tengok pada implikasi. La tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudice. Maksudnya implikasi. Macam dalam tradisi orang Islam, dia ada bincang berkenaan dengan apa hukum kita jual anggur. Hukum jual anggur itu adalah halal, tapi kalau menjual anggur kepada pembuat haram, jadi haram. Implikasi Jadi implikasi di situ bila tengok pada implikasi, walaupun asalnya adalah boleh, tapi jadi tak boleh sebab menyebabkan kewujudan Arab yang diharamkan dalam agama. Jadi pelaksanaan kena tengok pada implikasi. Jadi sebab itu bila timbulkan macam isu hudud, saya rasa ada satu tajuk dipanggil hudud, ada satu lagi tajuk adalah enactment hudud. Permulaannya Allah Taala. Terima kasih Ustaz Panji. Persoalan daripada moderator. Tanya terus. Penat dia. Tanya terus. Kita dah tak tahan ni nak tanya soalan dia. Nampaknya Ustaz Wanji tidak setuju dengan hudud PAS. Ustaz Wanji antara yang teguh dalam pendirian tentang kebebasan, hak bersuara, hak asasi manusia. Apa salahnya kalau PAS setuju nak laksanakan? Bukankah ini bercanggah dengan prinsip Ustaz ni? Bukankah ini tanah tu? Tanah apa kan? Nak guna tanah apa pula istilah? Ini macam berada dalam kereta. Okey. Saya rasa bila kita pergi pada kebebasan, maksudnya kita kena meraihkan perdebatan. Saya rasa bukan isu tolak hudud ataupun tolak enactment hudud. Saya rasa enactment hudud itu sendiri dia wujud dalam kerangka kebebasan, maka dia tertakluk kepada kritikan. Lebih lagi kita dah sebut asal bahawasanya enactment hudud itu adalah pandangan ulama-ulama PAS. Jadi boleh kritik, dan sampai nak kritik pun dia tak rosak akidah. Okey, dalam Quran Allah Taala ada cerita macam mana Ibrahim AS tu bertanya Tuhan. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala faqus arba'atan min at-tayr. Sebagai ayat panjang. Ketika mana berkata Ibrahim kepada Tuhan, wahai Tuhan, macam mana kamu menghidupkan orang yang dah mati? Tuhan tanya balik kepada Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Lalu Ibrahim kata, bala beriman. Lepas tu kenapa kamu tanya? Sebab aku nak menenangkan hati aku. Bermaksud yang dikatakan menghidupkan orang mati itu adalah kekuasaan Tuhan. Tapi Ibrahim bertanya, dan Tuhan tak kata, kau Ibrahim tanya ni murtad. Tuhan tak kata lagu tu kan. Dalam ayat yang lain yang selalu kita selalu baca, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Quran bercerita ketika mana Tuhan dia nak buat Adam AS, dia tak terus buat, tapi dia pergi tanya dulu pada malaikat. Apa komen malaikat? Malaikat kata, ya Allah, patut ke kamu nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Maksudnya malaikat bertanya kepada Tuhan. Dia bukan terus buat keputusan. Padahal memang Tuhan hari itu dia nak mencipta Adam AS. Jadi bermaksud di situ kita ada nampak tahu macam mana Tuhan bagi hak kebebasan untuk bertanya, hak kebebasan untuk mengkritik itu wujud dalam Al-Quran.
Jadi, serupa juga bila kita bincang soal kebebasan dan apabila ada satu parti, namanya parti PAS, yang nak melaksanakan itu, janganlah apabila dia nak melaksanakan, ada orang mempertikaikan, orang yang mempertikaikan itu sebagai murtad. Itu yang saya tak setuju. Pada saya, kebebasan, meraihkan kepuasan, kalau PAS nak laksanakan itu hak mereka lah. Cuma janganlah ditutup debat, jangan ditutup wacana, janganlah dia pergi menuduh sesat, menuduh kafir kepada orang yang berbeza pendapat. Lebih lagi kalau dituduh harbi lah, itu lagi masalah. Dituduh harbi disebabkan tak setuju. Padahal tak setuju tu orang bukan Islam. Dan memang kaedah yang bukan Islam tak setuju, itu biasa. Ya, kalau memang tak bukan Islam, memanglah dia boleh tak setuju. Sebab itu bukan perkara dalam agama dia. Menuduh harbi kepada saya adalah tidak meraihkan kebebasan. Yang saya rasa kebebasan tu wujud. Tapi disebabkan sikap kita beragama, menyebabkan kadang-kadang kita suka menafikan kebebasan orang. Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening, brothers and sisters. Okay, straight to the point. Yang pertamanya, keperluan untuk melaksanakan wudhu ini, tuan-tuan perlu faham apa yang dimaksudkan sebagai wudhu. Dari satu aspek ataupun satu angle yang disebut oleh Ustaz Wanji. Tapi pada masa yang sama, bila kita sebut wudhu, kita refer kepada apa? Setengah orang, bila dia sebut wudhu tu, dia maksudkan bahawa Islamic criminal law dan undang-undang jenayah Islam, mana semua sekali. Setengah orang disebut wudhu, dia refer kepada Islamic criminal law ataupun tashri' jenayah Islam. Tapi kalau dalam konteks yang sebenarnya, wudhu itu refer kepada zina, tuduh zina, curi, rompak dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita kena make it clear lah, supaya discussion kita ini, mungkin ada di antara kita kata, oh ini bukan wudhu, tapi kita bagi penerangan juga. Sebab sebahagian masyarakat menganggap wudhu itu merangkumi semua undang-undang jenayah Islam, termasuk apa yang dipanggil sebagai undang-undang prosedur dan juga undang-undang keterangan dan lain-lain. Kemudian dalam pelaksanaan wudhu ini, antara sebabnya ialah, kalau kita lihat dalam perlembagaan negara kita, artikel 3, Islam is the religion of the federation. Islam agama persekutuan. Bila kita sebut Islam sebagai agama persekutuan, kita tengok ada divergence of opinions di kalangan warga negara. Sebahagiannya menerima pakai pandangan yang mengatakan bahawa maksud Islam itu sebagai the religion of the federation, maksudnya ialah keseluruhan Islam itu sendiri. Manakala sebahagiannya memetik ataupun suka cenderung kepada apa yang disebut oleh Tun Sami Abbas dalam kes Cik Umar bin Cik Su, iaitu hanya seterkat rituals and ceremonies. Baik, itu satu. Yang keduanya ialah di pihak yang mengatakan bahawa kita perlu melaksanakan wudhu ini ataupun undang-undang jenayah Islam ini kerana dia adalah sebahagian daripada syariah, sebagaimana yang disebut oleh panelis yang pertama. Kalau kita itu dari sudut Quran dan hadis, ataupun dari sudut fiqh, perbincangan para scholars, Muslim scholars. Kalau kita lihat dari segi undang-undang kita pula, kalau kita boleh refer kepada jadual keempat sumpah yang di-Pertuan Agong, kan? Sumpah yang di Pertuan Agong, perkara 37 umpamanya ialah di sana dalam sumpah yang di Pertuan Agong ada sumpah oleh yang di Pertuan Agong untuk memelihara Islam, agama Islam. Saya petik. Contohnya kami Ibni yang di Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disahkan dan dimasyhurkan dan akan disahkan dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan lagi, kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Mana sumpah oleh yang di-Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam. Maka sekali lagi kita masuk dalam satu area dan satu kawasan apa yang dimaksudkan sebagai agama Islam. Baik. Kemudian dari berdiri tetap di atas permintaan yang adil dan aman di dalam negara.
Jadi pihak yang ataupun masyarakat Islam yang ingin melaksanakan undang-undang Islam ini, mereka mengatakan bahawa poin yang keduanya adalah kerana yang di-Pertuan Agong itu sendiri sebagai ketua ataupun kepala negara dalam ikrar pelantikan jawatan berikrar untuk memelihara agama Islam. Maka apabila memelihara agama Islam, termasuklah semua ajaran Islam, dan termasuklah di dalam semua ajaran Islam itu adalah undang-undang Islam yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis serta perbincangan di kalangan para sahabat. Yang ketiganya ialah pelaksanaan hudud ini sebagaimana yang ada dalam negara kita, termasuk yang dibuat di Kelantan, dibuat di Terengganu, dia melalui satu proses perundangan yang betul, melalui proses perundangan yang sah, dan juga melalui sistem 3 minit melalui sistem demokrasi. Maksudnya ialah kita ada satu perundangan yang sah dan juga proses demokrasi. Kenapa? Kerana dia melalui Dewan Undangan Negeri. Bukan kata Menteri Besar Terengganu ataupun Besar Kelantan dia pergi potong tangga orang macam tu, tak ada. Kan? Kita bawa benda tu dalam Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. Itu yang dimaksudkan sebagai proses perundangan. Maksudnya kalaulah di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri atau di kalangan ahli parlimen dalam kes orang undang-undang baru ini tak setuju, maka dia akan melalui proses berkenaan. Jadi maksudnya ialah tidak ada apa yang dipanggil sebagai paksaan kepada warga negara untuk menerima undang-undang berkenaan. Mana kalau majoriti dan melalui sistem demokrasi bersetuju kepada implementation of Islamic law, maka dia akan terlaksana. Kalau majoriti tidak bersetuju, maka dia tidak akan terlaksana. Itu yang dimaksudkan dengan implementation of Islamic law ini. Dia melalui proses perundangan yang sah dan melalui sistem demokrasi. Kemudiannya yang keempat, kita perlu tahu bahawa perbincangan hudud ini dia terbahagi kepada dua. Satu di peringkat federal level, kan? Di peringkat kerajaan persekutuan, dan yang keduanya di peringkat kerajaan negeri ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Apabila kita bercakap tentang hal itu, kita dapati bahawa sekarang ini pun dalam keadaan rang undang-undang belum diluluskan, dalam keadaan kita kata enactment hudud di Kelantan, di Bangka, katalah oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia ataupun di Terengganu, di Bangka oleh sebahagian rakyat Malaysia, sebenarnya 4 kesalahan hudud telah pun diberi kepada bidang kuasa negeri. Kan? Sudah pun diberi kepada bidang kuasa negeri sejak daripada dulu lagi. Apa dia? Zina. Kan? Menuduh zina. Kemudian arak, kan? Minum alkohol, minuman keras, dan juga kes murtad. Mana 4 itu sudah pun ada dalam jurisdiction ataupun bidang kuasa negeri. Dalam keadaan yang mana kita kata sebahagiannya tak bersetuju, tapi sekian lama telah pun diberikan kepada negeri. Kemudian di peringkat federal, umpamanya kes mencuri, itu di peringkat federal. Kan? Kemudian kes rompakan juga di peringkat federal. Kemudiannya menentang yang di Pertuan Agong ataupun melancarkan peperangan ke atas yang di Pertuan Agong ataupun kerajaan, itu juga di peringkat federal. Maksudnya, apa yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan sekalian ialah bahawa semua kesalahan ini yang kita kata sebahagian yang tak bersetuju, sebenarnya telah pun sekian lama dijadikan sebagai satu offences, sebagai salah satu offences, sama ada di bawah jurisdiction negeri ataupun dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Boleh? Tapi dah kuasa tu. Ustaz, di sampai ISIS, Ustaz lah antara orang yang buat di YouTube rangkaman dan sebagainya. Statistik menunjukkan bahawa negara-negara yang melaksanakan hudud seperti Pakistan, Nigeria, Sudan, kadar jenaran mereka tak turun pun. Kadar ekonomi berudung, jurang ketidaksamaan sangatlah tinggi, dan segala bukti-bukti yang saya kemukakan ini, bagaimana doktor kata undang-undang hudud masih boleh membawa kesejahteraan kepada masyarakat? Baik, apa ini soalan susah nak jawab. Soalan sekarang ni ialah kenapa bila kita nak laksanakan hudud tapi negeri ataupun negara yang pernah melaksanakan hudud menunjukkan sebaliknya, kan? Tahap kemiskinan, tahap jenayah, kemunduran dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, saya bagi contoh yang mudah. Berapa ramai di kalangan kita jogging, kan? Berapa ramai di kalangan kita pagi-pagi berlari, tapi bersungguh tak turun badan aku, kan? Darah tinggi, BP tak turun-turun pun, kan? Kencing manis masih lagi kencing, kan? Tak sembuh-sembuh pun, kan? Sebab apa?
Bila kita cek tengok, betul dia jogging. Setiap hari dia jogging. Kan? Berapa lama kau jogging? 30 minit, 40 minit. Dah cantik dah. Tapi bila kita cek further, kan? Bila after we check further, we found out apa? Kita dapati bahawa lepas dia jogging, lepas dia kayu basikal, dia pergi hentam roti canai nasi kandar, 2 pinggan apa semua. Adakah itu akan menyebabkan dia sihat? Dia takkan sihat walaupun dia jogging every day. Pasal apa? Kerana ada benda lain yang dia tak patut. Dia jogging every day, tapi pengambilan gula berlebihan contohnya. Begitu juga dalam masalah pelaksanaan hudud, kan? Tak boleh kita hanya melaksanakan hudud, tapi tarbiyah, education kita tinggalkan. Kita tak boleh hanya melaksanakan hudud, tapi sifat amanah tidak ada, rasuah, corruption, kan? Penganiayaan, kezaliman kepada orang, menaikkan pemimpin dengan cara yang salah dan sebagainya. Islam itu keseluruhan, kan? Contoh, boleh tak orang tu dia semayang, lepas semayang baru berzina? Boleh tak? Tak boleh, kan? Walaupun you semayang, tapi itu tidak bagi garanti you seorang yang baik kalau you masih lagi melakukan perbuatan yang lain. You pergi semayang, you pergi mencuri, merompak lepas tu. Ni nak keluar merompak ni, siap dia machine gun dengan bom tangan apa semua. Boleh sebut bom sini? Boleh kan? Dengan bom apa semua, dengan pelancar, peluru apa semua, dah siap. Tapi sebelum tu pergi semayang dulu. Boleh tak? Tak boleh. You nak buat benda jahat, tapi you semayang. Adakah orang Islam bila dia nak pergi masuk rumah orang, dia nak break in, kan? Dia nak trespass rumah orang, dia bismillah dulu, ada tak? Dia baca doa dulu. Ada tak? Tak ada, kan? Kalau dia baca doa dulu pun salah. Orang isap rokok, smokers, sebelum dia isap rokok, Allah mabarik lana fima razaqna, dia baca doa dulu. Walaupun dia baca doa sekali pun salah. Maka sebab itu kita kata bahawa bila kita laksanakan hudud, semata-mata hudud, tapi kita mengabaikan aspek yang lain, Ustaz. Saya kira penjelasan yang sangat baik oleh Dr. Jalani. Seterusnya Dr. Wong Kin Kuat. Terima kasih saudara pengurusi, Ustaz Wandi, Dr. Jalani, muwattinun sekalian, maksudnya rakan senegara, sama ada yang Muslim atau yang bukan Muslim. Jadi ini kita dah lepas 100 lebih tahun Sultan Majid di kekhalifahan Ottoman membatalkan perbezaan antara Kristian dan Muslim. Jadi kita tak harus balik kepada kafir, perkataan konsep yang lama ni. Jadi saya merakamkan terima kasih kerana kepada para muwattinun rakan saya. Dan boleh gunakan injury time. Tadi saya sudah ada. Okey, jadi saya akan tadi Dr. Jalani bincang pasal perlembagaan. Saya ada pandangan berbeza, tapi saya akan mungkin nanti bila kita masuk jawab nanti, saya akan sentuh tentang undang-undang di Kelantan. Dan pertama saya jelaskan, saya bukan sentuh tentang, sebenarnya tak ada undang-undang hudud. Kita cuma ada kesalahan dan hukuman hudud. Dan saya bukan nak sentuh hukuman hudud dalam Al-Quran dan hadis, kerana saya bukan ustaz. Kalau saya bukan ustaz, macam mana saya boleh bincangkan apa yang berlaku semasa Al-Quran diturunkan? Jadi apa yang saya bincang seperti yang tadi ustaz kata adalah tentang kanun jenayah syariah yang kedua, kurungan 1993 2015. Okey, yang boleh buka pada apa nama itu? YouTube. Apakah hubungan ada nampak? Kita turun ke
diffuse. Okay, alright. Yang paling awal, paling dekat go by date modify. Okay. Yes, finish. Okay. Alright. Injury time. Okay. Jadi yang penting kita bincangkan di sini hukuman hudud di Kelantan. Bagi saya, apakah yang perlu kembali kepada sama ada yang mempertingkatkan, menaikkan keadilan. Ini penting. Next. Terima kasih. Kerana mana-mana undang yang lebih membawa keadilan, maka saya suka. Ramai orang Muslim rasakan hatinya tersinggung kerana nampaknya dia tertanya kenapa orang bukan Muslim boleh terima common law tetapi tak boleh terima syariah. Apakah anda memandang rendah pada Islam? Dan saya nak jawab itu kerana bagi saya kalau undang-undang ini lebih baik maka saya sokong. Jadi daripada prinsip itu saya boleh jadi penyokong syariah. Kalau dia menjaminkan dalam pelaksanaan dia menjaminkan keadilan. Kerana saya tak ada darah British, saya bukan beragama Kristian, mengapa saya nak agung-agungkan common law daripada ini? Kalau dia berguna, jadi bagi saya, kalau sekarang saya tidak sokong mana-mana undang-undang, bukan kerana saya anti undang-undang itu, tetapi sebaliknya kerana penyokong undang-undang itu gagal meyakinkan saya tentang kelebihannya. Jadi kalau saya tidak dapat diyakinkan, saya tidak boleh disalahkan. Kalau saya menjadi Habib yang habiskan saya itu bukan saya sendiri. Okay. Okay. Next please. Saya tidak sentuh pasal 1. Ini sesuatu hujan yang selalu ditimbulkan bahawa kerana sekarang keselamatan dalam negara kita gugat, maka kita perlukan hukuman yang lebih kuat. Kalau hukuman lebih kuat, maka negara menjadi lebih aman. Apa yang diimplikasikannya adalah bahawa hukuman hudud itu lebih keras, lebih berat daripada hukuman dalam common law. Maka itu akan membawa kebaikan. Itu logiknya. Dan Section 7 dia katakan kalau kali pertama dia dipotongkan dengan tangannya, kemudian separuh tapak kaki kirinya dan sebagainya. Dan ini sebenarnya perlu mencuri lebih daripada harta yang bernilai 4.45 gram emas. Itu lebih kurang ikut harga hari ini saya rasa lebih kurang RM600. Lepas tu, maka itu yang lebih keras. Kalau kita banding dengan kanun keseksaan, di sebelah sana, dia kata kalau siapa yang kali pertama dia boleh dapat 7 tahun. Dia tak potong tangan, dia boleh sampai 7 tahun. Kali kedua, dia akan tambahkan dengan denda ataupun produk. Okey. Dan kalau nak curi motosikal tu dia boleh tambahkan apa dan sebagainya. Tapi tak ada satu yang potong tangan. Nampak itu lebih berat. Akan tetapi next. Hukuman itu cuma bermakna kalau dia boleh dibuktikan. Okey? Yang mahkamah biasa kita tahu, saya tak sentuh apa yang berlaku dalam kanun syariah, jenayah syariah Kelantan. Dia kata untuk mana-mana kesalahan dia perlukan 2 orang saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Tak kira ini hukuman untuk hudud, kisas ataupun taksir. Kita boleh lihat di sana. Okey, dan siapa 2 orang saksi itu? Dia mesti adalah orang Muslim lelaki dewasa yang bertindak adil. Okey, jadi saya berikan satu kes yang paling mudah sekali. Kalau katakan sekarang undang-undang ini berkuat kuasa di Kelantan, saya pergi sana, saya dirompak dan dicuri atau dirompak, kemudian saya pergi ke melepas laporan polis. Polis tanya, apa bukti? Saya kata saya jadi saksi. Dia kata tak boleh kerana